Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Izzat Aiman bin Muhammad Zaidi. Saya salah seorang daripada pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin. Saya daripada Diploma Dakwah SEM 4. InsyaAllah pada hari ini saya akan menceritakan secara umum ataupun secara ringkasnya terhadap qiyas. Okey, kita mulakan dengan pengertian al-qiyas. Pengertian al-qiyas dari segi bahasa ialah penyamaan, ukuran ataupun pengajaran. Manakala dari segi istilah pula, al-qiyas ini ialah perbandingan di antara suatu hukum dalam perkara yang baru wujud dengan perkara yang telah ada hukumnya sebelumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umumnya, al-qiyas terbahagi kepada 4 rukun. Okey, rukun yang pertama ialah rukun asal. Okey, asal ini bermaksud pokok, iaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya dalam nas Al-Quran dan hadis. Asal ini disebut juga sebagai maqis alaih. Okey, yang kedua iaitu fara'. Fara' yang bermaksud cabang, iaitu suatu peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya kerana tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, ataupun boleh disebut sebagai maqis. Okey, yang pertama tadi asal kita sebut sebagai maqis alaih. Okey, fara' ini, yang kedua ini kita sebut sebagai maqis. Okey, yang ketiga hukum al-asal, ataupun dalam bahasa Melayunya hukum asal, iaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis, dan hukum itu jugalah yang ditetapkan apabila ada kesamaan ilahnya. Okey, yang keempat iaitu ilah. Ilah ini ialah suatu sifat yang ada pada asal dan sifat tersebut yang dicari di fara' ataupun maqis itu tadi. Seandainya sifat yang di asal ada kesamaannya pada fara', maka kesamaan sifat tersebut menjadi dasar dalam penetapan hukum. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, saya akan teruskan kepada pembahagian al-qiyas. Pembahagian al-qiyas terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama pembahagian al-qiyas berdasarkan kekuatan illah. Yang kedua, pembahagian al-qiyas menurut sudut furu'. Baiklah, bahagian al-qiyas berdasarkan kekuatan illah terdapat 2, iaitu yang pertama qiyas al-khafi, dan yang kedua qiyas al-jali. Okey, apa itu qiyas al-khafi? Qiyas al-khafi ini ialah al-qiyas yang tidak diyakini tentang perbezaan di antara illah pada hukum furu' dan asal, serta tidak pasti sama ada ia memberi kesan pada hukum atau sebaliknya. Okey, di sini saya akan memberikan contoh. Contohnya, bagi qiyas khafi ini tadi, wanita yang berhaid diharuskan membaca Al-Quran berdasarkan qiyas al-khafi dan diharamkan berdasarkan qiyas jali. Penerangan bagi qiyas jali pula, qiyas jali ini ialah qiyas yang jelas dan diyakini perbezaan di antara illah pada hukum cabang atau furu' itu tadi dan asal, serta pasti ia memberikan kesan pada hukum atau sebaliknya. Kita akan teruskan lagi kepada pembahagian al-qiyas menurut dari sudut furu'. Okey, dalam pembahagian ini terdapat 5 pembahagian dalam al-qiyas menurut sudut furu' ini. Okey, yang pertama ialah qiyas al-aula. Yang kedua ialah qiyas musawi. Yang ketiga ialah qiyas al-dilalah. Pembahagian qiyas yang ketiga ialah qiyas al-shib. Pembahagian al-qiyas yang terakhir ialah qiyas al-adwan. Sebagai tambahan, saya akan memberi hujahan bagi golongan yang menolak al-qiyas ini tadi. Mereka mengatakan Al-Quran menegah dan melarang kita daripada mengikuti zon. Hal ini kerana illah atau sebab kerananya disyariatkan hukum di dalam nas yang dijelaskan. Al-qiyas boleh membuka ruang ke arah perselisihan dan pertelingkahan. Jadinya kalau daripada hukum yang daripada Al-Quran, kita boleh percaya 100% kerana ia terdapat nas dalam Al-Quran yang mengharamkan ataupun menghalalkan ataupun mewajibkan benda tersebut. Manakala daripada al-qiyas, ianya ditetapkan oleh orang-orang yang manusia sendiri, bukannya daripada Al-Quran.
Kerana al-qiyas ini secara umumnya ianya mencari ilah yang sama terhadap suatu kejadian yang berlaku yang telah ada nasnya, dan kejadian yang berlaku yang baru wujud yang tiada nasnya. Jadi diambil ilahnya tersebut untuk penetapan suatu hukum. Oleh kerana itu ada setengah golongan yang menolak al-qiyas ini tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam.